li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazani rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama mengerjakan solat subuh berjamaah. Dan pada pagi ini tajuk yang agak penting untuk kita bahaskan, kerana akhir-akhir ini banyak diperkatakan, iaitulah tentang Wahabi. Jadi bila ramai dok bercakap tentang Wahabi ni, bila hangat diperkatakan, semakin hangat diperkatakan, semakin banyak dia boleh membawa kepada fitnah. Dia yang jadi fitnah tu begini, bila kita bercakap tentang suatu perkara ataupun dalam tajuk hari ini tentang Wahabi, kita bercakap tu bukan berdasarkan kepada ilmu yang benar, maka dia jadi fitnah. Fitnah tu apa tuan-tuan? Dia boleh jadi bergaduh sesama Muslim. Lepas bergaduh dia pecah. Jadi kalau kita perhati, nampaknya seolah-olah tak reda benda ni. Ustaz tu bercakap, ustaz ni bercakap, yang duk bawah ni ikut saja. Kadang-kadang ustaz pun saya nak tegur juga. Kerja ustaz ni sebenarnya ialah memberi panduan kepada orang ramai supaya mereka boleh beribadah dengan betul, jaga akidah dengan betul. Maka di sana ustaz-ustaz kena guna kebijaksanaan mereka supaya boleh melaksanakan benda tu. Ada benda kita tak boleh cakap dengan orang, ada benda kita kena cakap dengan orang. Lepas tu pula perbincangan tentang bab-bab seperti ini, tentang Wahabi ini, lebih lagi membawa kepada fitnah bila dalam hati orang yang bercakap tu tak ada sekelumit pun perasaan nak jaga agama. Padahal kita kena jaga agama. Sebutlah nama Wahabi ke siapa ke, mereka tu saudara kita kan, saudara kita. Jadi atas dasar Muslim itu bersaudara, maka tujuan kuliah saya pada pagi ini ialah untuk kita faham betul-betul tentang Wahabi. Kita faham betul-betul, dan cara nak faham macam bagaimana tuan-tuan? Cara nak fahamnya kena kembali kepada sumber-sumber asal. Sumber-sumber asal di mana puncanya berlaku Wahabi. Lalu bila kita tengok punca-punca asal ini, maka kita faham apakah sebenarnya Wahabi, apakah ciri-cirinya. Kalaulah dalam hati kita tu ada sekelumit nak jaga agama, kalaulah kita ni memang rasa berbangga menjadi umat Islam, maka kita kena pegang satu perkara tuan-tuan. Yang betul tu betul, yang salah tu salah. Yang betul terus diamalkan. Tapi kalau ada benda salah, nak kena perbetul, bahkan kena buang. Kena buang. Saya sendiri sebenarnya bukan satu benda yang mudah untuk bercakap dalam bab ini, kerana ramai lagi cendekiawan-cendekiawan, ilmuwan-ilmuwan yang lebih mahir. Tapi nampak gayanya di tempat kita khususnya, kalau tak ada langsung penerangan seperti ini, walaupun ramai ilmuwan-ilmuwan, seolah-olah kita biarkan masyarakat kita dalam gelap.
Asal orang cakap dalam media biasa, kita serap terus masuk dalam kepala. Tak betul macam tu. Jadi hari ni, walaupun dengan segala kelemahan yang ada pada saya, kita cuba faham apakah Wahabi sebenarnya. Inilah yang ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, qulil haqq walau kana murra. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Katakan yang hak, katakanlah yang benar, walaupun ia pahit dan sukar. Itulah yang berlaku pada diri saya. Walaupun saya tahu ilmu saya sangat-sangat cetek, tapi ada masa-masa tetap kita kena ketengahkan juga agar masyarakat kita faham. Yang pentingnya tuan-tuan, seperti mana yang kita sebut tadi, dalam hati kita ni ada di sudut sana suka umat Islam bersatu atas dasar kebenaran. Kita nak bersatu, tapi kena benda benar lah. Yang tak benar tu kena buang. Kerana setiap kali kita berpecah, setiap kali kita bergaduh, musuh-musuh Islam tepuk tangan tuan-tuan. Yang ni kita kena sedar. Walaupun di sana tuan-tuan pun tengok dalam YouTube, kadang-kadang kawan-kawan saya, ustaz-ustaz bercakap tu lantang sangat, tapi tertinggal satu benda dalam kepala dia, bahawa Allah pernah sebut, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah kata apa? Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Kemudian Allah sebut lagi, fa aslihu, damaikanlah mereka baina akhawaykum, antara dua saudara kamu. Jadi tugas ustaz-ustaz ni bukan hanya bercakap tak berlapik, menyemarakkan api perpecahan tanpa dia ingat tugas dia, fa aslihu baina akhawaykum, damaikan di antara dua saudara. Kemudian hujung ayat ini Allah kata wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Tuan-tuan, bila mana ayat cerita tentang satu perkara, kemudian di hujung tu Allah sertakan dengan kalimah wattaqullah, Allah bagi amaran sebenarnya. Kamu kena takut dengan Allah, jangan sampai Allah murka. Sebab Allah tak suka umat Islam berpecah. Maka insya-Allah tuan-tuan, walaupun benda yang saya nak sebut ni sukar, sebab ada yang bersifat menyebut kesalahan sahabat kita, tapi dia mari daripada hati saya yang betul-betul nak perbetulkan. Dan kita bersaudara. Janganlah marah kalau saya sebut benda yang tuan-tuan tak suka. Kan hadis tadi sebut kata apa? Qulil haqq, katakanlah yang benar, walaupun ia pahit untuk ditelan. Baik, saya tak tahu macam mana untuk bawa perbahasan ini, kerana yang jelasnya tugas besar untuk saya, tugas besar di sudut nak ringkaskan serta nak olah bahasa tu supaya sesuai dengan orang ramai. Memang susah tuan-tuan, memang susah. Perbahasannya terlalu panjang. Kalau tuan-tuan nak tahu gambaran dia, inilah dia perbahasan tentang fahaman Wahabi yang saya nak bawa dalam 45 minit. Jadi saya minta maaf banyak-banyaklah kalau misalnya kata tak sempat nak cover semua.
Apa yang saya boleh buat bila bincang tentang Wahabi ni, yang pertama saya akan tengok, bawa tuan-tuan lihat di sudut sejarah dia, bagaimana ia berlaku. Yang kedua, itu pun berdasarkan kepada kajian-kajian yang telah dilakukan oleh profesor-profesor, cendekiawan-cendekiawan yang memang sedia ada. Yang kedua, kita akan melihat apakah dia kandungan fahaman Wahabi ini. Baik, untuk maklumat tuan-tuan, sebagai tambahan, memang saya kena sebut buku-buku ni sebab saya memang takkan boleh, mustahil untuk cover semua. Satu daripada buku yang tuan-tuan boleh baca, inilah buku dia. Ya. Buku ini diterbitkan oleh MAIK, Majlis Agama Islam Kelantan. Ditulis oleh almarhum tuan guru kita yang amat dikasihi, Dr. Osman Al-Muhammadi. Tajuk buku ini ialah Menegak Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi dalam dia tu ada satu risalah yang dia masukkan tentang perbincangan fahaman Wahabi. Jadi tuan-tuan kalau nak, bolehlah order telefon dekat Majlis Agama Islam Kelantan tu, order dan dihantar. Buku pun tak mahal mana. Baik. Di samping tu ada buku-buku yang lain dan tak payahlah saya sebut. Ya, banyak sangat buku-buku yang saya guna untuk perbincangan ini. Yang kedua, saya nak sebut, bila kita nak bincang tentang satu-satu kefahaman, satu kelompok, ulama ajar kita tuan-tuan. Ulama ajar kita untuk kita faham satu-satu fahaman pada satu kelompok itu, antaranya ulama ajar kita kena cuba cari dan lihat cara hidup amalan harian mereka. Satu, kita nak tahu kan Wahabi ni okey ke tak okey ke. Maaf saya guna perkataan itu, bukan nak kata tuan sahabat-sahabat saya yang mengikuti fahaman Wahabi ni sebagai kata okey, tidak. Ini sesi muhasabah. Jadi kata ulama kena tengok cara hidup dalam kelompok itu, sama ada bertentangan ataupun ada ciri-ciri yang bertentangan dengan ajaran-ajaran ahli sunnah wal jamaah. Itu nombor satu. Yang keduanya, kata para alim ulama, yang ini yang paling tepat, ada atau tidak buku-buku yang ditulis terutamanya oleh pengasas dia sendiri. Maka betul, rupa-rupanya memang ada buku yang ditulis oleh pengasas Wahabi ini, iaitulah nama dia Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi bila kita nak bincang ciri-ciri dia ni, saya akan terus rujuk kepada kitab-kitab yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahab dengan melihat komentari ataupun ulasan daripada ulama-ulama yang muktabar. Antara buku-bukunya, kalau tuan-tuan nak tengok, dengan saya ni ada buku dia banyak juga. Yang pertamanya Kitabut Tauhid. Kecil aja buku dia. Ini dalam bahasa Arab. Ya, ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahab, dan kita akan lihat antara kandungan dia. Yang keduanya Kashfus Syubhah. Juga kita Arab, kecil saja bendanya. Harga dia pun dalam belah-belah ringgit je kot satu. Saya beli pun dalam belah-belah ringgit. Baik. Untuk kemudahan para hadirin sekalian dan juga para pencinta ilmu di luar sana, buku ni telah pun ada terjemahan dia. Tak susah. Antaranya ini terjemahan Kitabut Tauhid terbitan
Darul Haq. Dia susun dalam keadaan tulisan agak besar, tuan-tuan boleh baca dengan faham. Begitu juga Kashfus Syubhah sudah ada terjemahan dia, cuma yang ini sekali dengan syarah dia. Maaf tuan-tuan, saya kena sebut sumber-sumber buku-buku ini agar tuan-tuan dan juga para pencinta ilmu di luar sana dapat melakukan pembacaan susulan supaya dapat kita faham betul-betul apa yang dikuliahkan. Jadi Kashfus Syubhah ini matan asal cuma yang terjemah dan disyarah oleh ulama Saudi yang terkenal, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Bukan orang calang-calang, ulama Saudi. Dalam ni ada. Satu lagi buku yang agak menarik tuan-tuan, buku yang tebal ini. Kebanyakan rujukan saya tuju ke sini. Buku ini merupakan syarah kepada Kitabut Tauhid. Siapa yang tulis kitab ini? Nama dia Al-Allamah Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh, dan dia merupakan cucu kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi kalau kita nak faham betul-betul ada buku ni, kita boleh faham. Baik, saya akan berhenti 7.30, dan saya tahu memang tak sempat masa pun. Kalau tak cukup, mungkin terpaksa lajak hari esok paginya, walau sepatutnya ikut jadual esok kita nak bincang tentang bid'ah. Tak apa Tuan Nazir ya, kita masuk esok dan kita akan sesuaikan masa. Mungkin separuh esok kita bincang sambung dalam hari ini, separuh lagi kita sebut pasal bid'ah. Baik. Sekarang kita lihat sedikit sebanyak berkenaan dengan sejarah Wahabi. Pengasas dia ialah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid At-Tamimi. Lahir pada 1115 Hijrah bersamaan dengan 1703 Masihi, dan meninggal dunia pada 1792 Masihi. Lahir di kampung, nama dia Uyainah, di barat kota Riyadh, Najd. Najd ni nama dulu, sekarang ni Arab Saudi. Ayah dia Abdul Wahhab, kalau tuan-tuan perasan, fahaman Wahabi ni dinisbahkan kepada ayah dia, tidak kepada nama dia. Ayah dia nama dia Abdul Wahhab, adalah seorang ahli fiqh yang terkenal dalam mazhab Hanbali. Ayah dia bukan orang calang-calang. Dan ayah dia adalah qadhi serta mufti, mana bukan calang-calang ayah dia. Datuk dia pula Sulaiman bin Ali adalah seorang mufti di seluruh Najd. Maknanya keluarga dia bukan keluarga calang-calang. Dia hafal Quran sejak daripada kecil, dan oleh kerana ayah dia ni ahli fiqh, dia belajar banyak daripada ayah dia. Satu. Jadi sejarah dia yang panjang tu tuan-tuan boleh cari sendiri. Cuma saya nak sentuh suatu perkara yang berlaku kepada Muhammad Abdul Wahhab yang menjurus kepada fahaman Wahabi. Baik.
Dalam hidup Muhammad bin Abdul Wahhab ada satu perkara yang dilakukan dia, iaitulah pengembaraan. Yang pertama, dia mengembara di negeri-negeri Hijaz, termasuk Makkah dan Madinah. Satu. Yang kedua, dia mengembara sampai ke Iraq, iaitu Basrah. Ada setengah-setengah pengkaji mengatakan dia pernah sampai ke Baghdad, Mosul dan utara Iraq. Jadi dia mengembara ni tuan-tuan, satu menuntut ilmu lah. Yang kedua, dia nak perhati keadaan masyarakat. Keadaan masyarakat. Baik. Satu tesis atau kajian yang dilakukan oleh Dr. Hissi Muhammad, hasil daripada pengembaraan dia tu, nombor satu, dia menyaksikan kezaliman yang dialami umat Islam dan keburukan pentadbiran kerajaan Osmaniyah. Ini betul. Masa dia tu masa hujung-hujung zaman kerajaan Osmaniyah. Dia nampak kezaliman dan keburukan pentadbiran. Dari segi politiknya, di akhir zaman Osmaniyah berlaku masalah pemerintahan oleh para syarif atau said yang dilantik oleh khalifah. Dia kerajaan Osmaniyah, dia lantiklah macam gubernur ke untuk memerintah tempat-tempat pemerintahan dia, termasuklah di Arab Saudi ataupun Najad. Jadi oleh kerana berlakunya kelemahan pemerintahan Osmaniyah oleh syarif-syarif dia, apa yang Muhammad bin Abdul Wahhab nampak ialah perpecahan di kalangan kabilah-kabilah Arab. Dan kita pun tahu kabilah Arab ni pada asal pun memang dia style lagu tu. Kalau tak boleh kontrol dia, sifat kekabilahan dia tu mengambil tempat. Berpecah. Bukan setakat berpecah. Oleh kerana syarif ni tak boleh nak kontrol, berlaku pergaduhan sampai ke peringkat pembunuhan dan peperangan di antara kabilah-kabilah satu. Ini mengikut buku-buku, catatan-catatan, memang benar berlaku. Yang kedua, hasil daripada pengembaraan dia, Muhammad bin Abdul Wahhab, dia nampak kalau mengikut catatan-catatan oleh penyokong-penyokong Wahabi, antaranya Ibnu Ghanam dan Ibnu Bishr, ditulis dalam buku-buku dia, dikata apa? Keadaan agama ketika itu sudah sampai ke peringkat teruk. Dia kata orang Islam pada awal ke-12 Hijrah syirik dan kembali kepada jahiliah. Ini kata antara penyokong atau pendukung Wahabi. Orang yang menyebut perkara ini ialah Ibnu Ghanam dalam kitab dia Tarikh Najdi, dan juga Ibnu Bishr. Walaupun kenyataan dia ini tak disenangi oleh penentang-penentang Wahabi, penentang-penentang Wahabi bersetuju dengan terjadinya bid'ah, iaitu mengagung tokoh-tokoh tertentu. Benda ni antara benda penting. Nanti bila kita baca sebarang perbahasan ke apa ke dalam kitab-kitab Muhammad bin Abdul Wahhab, sama ada kitab Tauhid ataupun Kashfus Syubhat, dia duk attack, dia duk tentang habis-habisan tentang bid'ah mengagungkan tokoh-tokoh tertentu, termasuk yang berlaku di kubur-kubur. Baik. Jadi mengikut kajiannya, benda ini berlaku. Setakat mana, wallahu a'lam. Walaupun penentang-penentang Wahabi bersetuju dengan keadaan bid'ah yang berlaku, tetapi mereka secara umumnya, ulama-ulama tidak bersetuju dengan menghukumkan syirik kerana tawassul
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri dan orang-orang soleh. Jadi tuan-tuan akan dapati pusing isu dia tawassul kepada Nabi, tawassul kepada orang soleh. Ni yang membawa kepada benda yang kita nampak hari ini. Puncanya situ. Okey, tadi kita lihat komentari atau ulasan daripada mereka-mereka yang rapat dengan fahaman Wahabi. Tapi ada tuan-tuan komentari atau ulasan-ulasan yang anggap sederhana yang juga daripada pendukung-pendukung Wahabi, antaranya Dr. Abdullah Saleh Al-Utsaimin. Maknanya ulama Wahabi terkini yang meninggal tahun 2001 Masihi. Dia ulama Wahabi yang agak menonjol. Dia kata apa? Sekurang-kurangnya umat Islam pada waktu itu masih mendirikan solat, puasa, zakat dan haji. Jadi maknanya nak kata syirik kembali pada zaman jahiliah, di kalangan ulama Wahabi sendiri tak setuju. Maknanya ada pandangan-pandangan yang agak ekstrim dan ada pandangan-pandangan yang agak sederhana. Jadi bila ada pandangan-pandangan seperti ini, kalau kita tak tapis, kita terikut. Kita terikut tuan-tuan. Baik. Itu di antara perkara-perkara yang berlaku sepanjang masa Muhammad bin Abdul Wahhab melakukan pengembaraan dia. Lalu beliau membuat keputusan untuk menentang bid'ah. Dah mula dah. Lepas dia tengok benda-benda ni, dia tengok perpecahan di kalangan kabilah-kabilah sehingga berlaku peperangan. Dia lihat pula yang dikatakan bid'ah, mengagungkan tokoh-tokoh yang telah mati dengan bertawassul. Maka pada dia, ni tak boleh jadi ni. Maknanya tuan-tuan, di satu sudut Muhammad bin Abdul Wahhab ni ada benda baik dalam hati dia. Dia tak suka dengan benda yang tak elok. Sama ada benda tu berlaku secara berlebih-lebihan ataupun tidak, kita akan lihat di hujung nanti. Maknanya dia ni bukan jenis tidur, tak. Itu kebaikan dia. Maka saya ulang balik, beliau membuat keputusan untuk menentang bid'ah dan berdakwah kepada tauhid yang murni, menghapuskan perselisihan dan kelemahan di kalangan orang Arab serta menyatukan mereka. Cerita dia bagus, niat dia bagus. Cuma satu perkara, bila dia buat keputusan untuk menentang bid'ah, menyatukan orang Arab, sewaktu dia pergi ke Basrah, sewaktu itu dia dah mengajar tuan-tuan. Dia dah mengajar. Sewaktu dia mengajar, dia mengemukakan cara pemikiran dia, dia mula mendapat tentangan daripada golongan-golongan ilmuwan di Basrah. Maknanya dia ada suatu tujuan yang murni, tapi kita kena kaji kenapa dia mendapat tentangan. Baik, saya suka sebut satu benda tentang tentangan dia. Bila dia balik daripada pengembaraan, sedikit sebanyak pemikiran dia tu mula terdedah kepada ahli keluarga dia. Dia tak boleh sorok sebenarnya. Pemikiran seseorang ni kita tak boleh sorok, dia terdedah. Jadi bila terdedah, disebut oleh Dr. Osman Al-Muhammadi, ditulis oleh Imam Muhammad Abu Zahrah. Ini nama ulama-ulama besar. Dr. Osman Al-Muhammadi bersandarkan kepada tulisan Imam Muhammad bin Abu Zahrah. Dia tulis dalam kitab dia, ayah dia marah kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Ni perkara-perkara penting yang saya kena sebut kepada sahabat-sahabat pencinta ilmu di luar sana. Perkara ini penting yang tuan-tuan kena mula berfikir, kenapa bapa dia marah dia?
Bahkan saudara kandung dia menentang dia habis-habisan bila dia mula menyuarakan pemikiran dia. Baik, apa yang ditulis oleh Imam Muhammad Abu Zahrah dalam kitab dia? Bapa dia marah kepada anaknya kerana tidak rela menggunakan masa dia untuk menekuni ilmu fiqh. Bapa dia ni mazhab Hambali. Anak dia tak nak menghabis masa menekuni kitab-kitab fiqh atau kefahaman sebagaimana mereka terdahulu. Bahkan dia tidak memandang kepada pendapat-pendapat ulama yang sedia ada, walaupun siapa orangnya selain Ibnu Taimiyah dan murid Ibnu Taimiyah yang bernama Ibnu Qayyim. Tuan-tuan dah nampak? Ibnu Taimiyah ni tuan-tuan boleh buat kajian sendirilah, tak perlu saya sebut satu persatu. Cumanya di peringkat awal memang jadi isu. Memang jadi isu. Termasuklah anak murid dia Ibnu Qayyim. Dia seorang yang terlalu rajin Ibnu Taimiyah ni. Kehidupan dia tu dengan menulis, membaca sehingga dia menghasilkan kitab-kitab yang begitu banyak. Dia ulama besar. Tapi di sana terdapat beberapa perkara yang menjadi persoalan di kalangan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang lain. Yang tu saya terah pada tuan-tuan, baca sendiri. Satu, yang saya tengah sebut sekarang ni, kenapa Muhammad bin Abdul Wahhab mendapat tentangan. Ya, yang pertama, tentangan dia mula-mula di Basrah masa dia mengajar. Yang kedua, lepas dia balik, ayah dia sendiri, bahkan saudara kandung dia, ayah dia bukan calang-calang tuan-tuan, bukan calang-calang. Namun sewaktu dengan ayah dia ni, dia macam terpaksa kontrol. Ayah dia garang orang Arab kan, gini garang kan, dia terpaksa kontrol, takut ke ayah dia bersatu. Tapi bila ayah dia meninggal dunia, keluar habis semua sekali. Baik, saya nak sebut kejadian lepas ayah dia meninggal dunia. Ini kita boleh lihat sejarah ni tuan-tuan. Saya rasa ajaran dia yang pertama kita akan mulakan esok. Kita ni peringkat tua-tua belaka kan, sakit pinggang, tak mampu nak tunggu 2 jam kan. Sakit pinggang, sakit lutut. Maaflah sebut gitu ya. Kita ni satu geng yang sebenarnya 60 ke atas, 50 ke atas. Baik. Setelah ayah dia meninggal dunia, kebimbangan ayah dia terbukti akhirnya. Baik, yang ni sekali lagi saya petik huraian Dr. Osman Al-Muhammadi yang bersandarkan tulisan Imam Muhammad bin Abu Zahrah. Imam Muhammad bin Abu Zahrah ni salah seorang ulama terkenal di Universiti Al-Azhar. Kalau kita jenis orang yang mahir, kita akan dapati Imam Muhammad bin Abu Zahrah ni seorang yang balance. Orang selalu katakan dia sebagai balance scholar. Dia tak cenderung, dia mengaji sungguh, ilmu sungguh. Dia ilmu sungguh. Apa yang dia tulis? Apa yang menjadi kebimbangan ayah dia terjadi? Yang pertama, ditulis oleh Muhammad bin Abu Zahrah, berlakunya peperangan di antara Wahabi dengan Syarif Mekah. Dah jadi dah. Peperangan bukan benda mudah tuan-tuan. Berlaku peperangan di antara kumpulan Muhammad bin Abdul Wahhab dengan Syarif Mekah. Baik, yang ni tuan-tuan kaji sendiri. Ada atau tidak dalam mazhab yang 4 ahli sunnah wal jamaah menghalalkan pemberontakan pada pemerintah Islam? Cuba cari. Tak ada tuan-tuan dalam mazhab yang 4. Selagi yang memerintah itu Islam, boleh jadi dia ada terlibat dengan maksiat. Nak angkat pedang, nak memberontak, tidak ada dalam 4 mazhab menghalalkan perkara ini. Tapi dia buat. Saya baca ni tulisan Muhammad bin Abu Zahrah. Disebut oleh Muhammad Abu Zahrah lagi,
Dalam Tarikh Najdin. Tarikh Najdin ni satu kitab yang ditulis oleh pendokong Tegar Muhammad bin Abdul Wahhab, iaitulah Ibnu Ghanam. Tulis dalam tu, golongan Wahabiyah menentang kerajaan Osmaniyah kerana menganggap kerajaan itu syirik. Berat tak berat? Dia anggap syirik dan kafir kerana mengamalkan tawassul. Nanti kita akan baca sendiri dalam kitab-kitab dia, antaranya Kitabut Tauhid yang saya akan baca esok. Kita baca sebiji-sebiji. Memang dia menghukumkan tawassul itu sebagai syirik. Balik nanti, oleh kerana ada masa, tuan-tuan boleh buat Google ke, buat research, baca sikit tawassul ni apa. Bila buat research ni, kita bincang sedap sikit kan. Dalam ni memang, tu sebab saya kata kita kena balik pada punca asal, tengok apa dia masalah dia sebenarnya ni. Saya sambung balik, kata Imam Muhammad Abu Zahrah, dia kata golongan Wahabiyah menentang kerajaan Osmaniyah kerana menganggap kerajaan itu syirik dan kafir kerana mengamalkan tawassul dan berdoa di kubur orang-orang yang mati. Satu. Ditulis lagi oleh Muhammad bin Abu Zahrah, berlakunya penentangan terhadap Osmaniyah sehingga akhirnya mereka menolong British dan Perancis untuk menjatuhkannya. Dia bersekongkol, tuan-tuan, untuk menjatuhkan Osmaniyah. Kata Dr. Osman lagi, ini bukanlah satu-satu faktor kejahatan Osmaniyah. Memang faktor kejahatan Osmaniyah ni banyak. Tuan-tuan pun sedia maklum, di ujung-ujung kerajaan Osmaniyah memang kita faham mereka dah agak longgar. Antaranya salah satu daripada Khalifah Osmaniyah kahwin dengan sepupu Napoleon Bonaparte. Maka berlakulah fitnah nak kepada perempuan cantik. Ni masalah juga, sebab musuh Islam tahu orang lelaki ni kalah dengan perempuan. Tak ada action dah, katalah aku okey, tunjuk perempuan yang mata biru, mata hijab, apa ni, tumit warna merah, hanyut dia main-main. Walaupun serban atas kepala, Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap kan. Ini berlaku. Yang tu tuan-tuan cari sendirilah. Banyak benda-benda tuan-tuan kena buat research untuk faham betul-betul. Dan terakhir sekali kata Muhammad bin Abdul Zahrah, mereka mengangkat pedang dan berperang bagi menegakkan sunnah dan menghapuskan bid'ah. Angkat perang, angkat pedang tu. Jadi saya rasa memadailah setakat ni. Cumanya daripada apa yang kita baca sejarah tadi, Muhammad bin Abu Zahrah, Imam Muhammad bin Abu Zahrah berpendapat gerakan Wahabi timbul kerana satunya sikap masyarakat Islam Najd ataupun Arab Saudi sekarang khususnya, kerana terlampau mengagung-agungkan tokoh-tokoh dan mengambil berkat pada mereka. Tu memang kita tak setuju. Sebab tawassul ni kalau orang tak mengaji boleh tergelincir. Nak buat kena mengaji. Ilmu apa pun nak beramal kena mengaji. Salah mengaji, dia jadi hanyut. Itu kata Muhammad bin Abu Zahrah. Yang kedua, kata Muhammad bin Abu Zahrah sebagai kesimpulan, sikap menziarahi tokoh-tokoh agama dalam mendekatkan diri dengan Allah. Tadi kubur, sifat terlampau mengagungkan tokoh, tak boleh. Selagi mana dia betul, kita boleh ikut. Salah tetap salah. Dan faktor inilah membawa kepada bid'ah. Jadi inilah perkara-perkara yang berlaku, dan insya-Allah taala saya terpaksa berhenti di sini dulu. Kalau sekiranya ada peluang kita sambung esok, dan kita akan mula membincangkan perkara-perkara yang ada dalam ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab berdasar pada teks-teks yang dia tulis sendiri. Dia, tuan-tuan dan para ilmuwan di sana, kalau boleh terus ikuti kuliah ini. Lepas tu tuan-tuan nak kaji-kajilah.
maka kita akan dapat lihat sebenar apakah dia konten ajaran Wahabi. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan? Buku ni tuan-tuan kalau nak, kalau mungkin dah habis nak photostat pun boleh ambil. Boleh ambil bahagian yang ditulis oleh bahagian Wahabi yang ditulis oleh Dr. Osman Al-Muhammadi. Kalau siapa rajin boleh ambil photostat, sebarkan. Tak banyak mana pun bahagian yang akhir ni. Mungkin dalam 10 slide, 15 slide kot. Ya. Jadi kita sambung esok insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.